Rakan, pernahkah kalian tertanya-tanya bagaimana kita boleh mencontohi para salafus salih menyambut kedatangan bulan Ramadan walaupun kita berada dalam kesibukan sebagai seorang pelajar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IK Studio kali ini membawakan topik bertajuk Bersediakah kita bertemu Ramadan? Bersempena kedatangan bulan Ramadan yang bakal kita hadapi tidak lama lagi, mari kita lihat sama-sama persediaan yang kita boleh lakukan. Sebelum itu, mari kita hayati kisah seorang ulama di kalangan tabi'in yang bernama Qatadah bin Da'amah yang meninggal pada tahun 60 atau 61 Hijriah dan merupakan salah seorang murid Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Salam bin Abu Mutni' pernah mengatakan tentang semangat Qatadah dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Qatadah biasanya mengkhatamkan Al-Quran dalam 7 hari. Namun, jika datangnya bulan Ramadan, beliau mengkhatamkannya setiap 3 hari. Ketika datang 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, beliau mengkhatamkan setiap malamnya. Selain itu, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang lebih dikenal lagi sebagai Imam Syafi'i, sebagaimana disebutkan oleh muridnya Ar-Rabi' bin Sulaiman, Imam Syafi'i biasa mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Menurut Ibnu Abi Hatim bahawa khataman tersebut dilakukan dalam solat beliau. Ini bermakna Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran sehari 2 kali sepanjang bulan Ramadan. Jadi, apa yang kita boleh usahakan dalam masa yang berbaki beberapa hari lagi ini? Pertama sekali, kita disarankan untuk memperbanyakkan berdoa agar dapat dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dikatakan bahawa para salafus salih berdoa agar mereka dapat dipertemukan dengan bulan Ramadan selama 6 bulan sebelum tibanya bulan yang mulia ini. Bukan sahaja doa untuk dipanjangkan umur untuk bertemu bulan Ramadan, malah juga berdoa agar dikurniakan keberkatan sepanjang berada dalam bulan Ramadan. Ini menunjukkan betapa istimewanya bulan Ramadan ini sehinggakan 6 bulan sebelum para sahabat sudah mula berdoa agar dipertemukan dengan bulan ini dan betapa seriusnya para sahabat dalam menanti ketibaan bulan Ramadan. Kita boleh memperbanyakkan amal ibadah seperti tilawah dan tadabbur Al-Quran seperti Qatadah dan Imam Syafi'i lakukan. Tidak mustahil untuk kita dapat menjadi seperti mereka dengan banyak menghayati kandungan kalam suci tersebut. Hal ini kerana memperbanyakkan bacaan Al-Quran dalam bulan Ramadan itu merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Secara tidak langsung, kita mengambil peluang untuk mengimarahkan bulan Ramadan ini dengan mendekatkan diri kepada Allah melalui kalam sucinya. Mari kita ambil peluang bulan mulia ini untuk menjadikan Al-Quran sebagai pendamping kita secara berterusan walaupun kita sudah keluar dari bulan Ramadan. Selain itu, kita juga digalakkan memperbanyakkan taubat sebelum memasuki bulan Ramadan. Bertaubat bukan sahaja menandakan kita berazam untuk tidak melakukan lagi kesalahan ataupun maksiat yang kita lakukan. Bertaubat juga menunjukkan seseorang itu bersedia dan serius untuk memasuki Ramadan dalam keadaan suci dan bersih daripada dosa-dosa. Hal ini kerana seorang Muslim yang mempunyai jiwa yang bersih akan lebih mudah menerima hidayah dan petunjuk serta lebih mudah untuk melakukan amal ibadah secara berterusan sepanjang Ramadan serta selepas berakhirnya bulan Ramadan. Mungkin kebanyakan daripada kita sudah lupa tentang syarat puasa, larangan semasa berpuasa, bukan? Jadi, kita boleh melakukan sedikit ulang kaji berkenaan fiqh ilmu puasa seperti rukun puasa, syarat puasa dan perkara yang membatalkan puasa. Bukan sahaja kita dapat mengulang kaji berkenaan ibadah puasa itu sendiri, malah dapat membuatkan kita lebih bersemangat dan berkobar-kobar untuk melaksanakan ibadah tersebut. Kesimpulannya, ambillah peluang bulan Ramadan kali ini dengan menjadikannya lebih daripada sekadar bulan yang menahan lapar dan dahaga. Mari kita sama-sama jadikan 30 hari yang istimewa dalam bulan tersebut lebih bermakna dengan amal ibadah yang berterusan mengikut kemampuan kita. Semoga amalan dan usaha kita dalam menjadikan bulan Ramadan ini sebagai medan bekalan hari akhirat membolehkan kita turut meninggalkan segala maksiat dan keburukan yang kita lakukan sebelum ini.